Penciptaan bumi adalah merupakan tanda kebesaran Allah yang hebat dan nyata. Tiada satu makhluk pun yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan bumi yang cantik dan unik ini menunjukkan Allah Maha Bijaksana. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal arda ba'da zalika dahaha. Maksudnya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Keluasan bumi yang tiada tandingannya menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada kuasa yang dapat bersaing dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penurunan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya turut membantu umat manusia dalam menambahkan lagi ilmu berkaitan pengkajian bumi ini. Tidak dinafikan lagi, kajian dari segi sains juga turut membantu umat manusia mendalami ilmu ini. Kemodenan zaman yang kian aktif pada masa kini turut membantu manusia dalam membongkarkan rahsia penciptaan bumi ini dengan lebih teliti dan mendalam. Dengan adanya ilmu sains ini juga membuatkan para generasi akan datang dapat menimba ilmu pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat serta menambahkan lagi kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa ragu di dalam diri umat manusia. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk penciptaan bumi menurut Al-Quran pula, ada ilmuwan yang berusaha menggugurkan sebuah teori yang diketahui memperkuat keterangan dalam Al-Quran, walaupun teori tersebut didukung oleh data dan penelitian yang ditubuhkan oleh banyak ilmuwan lainnya. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahawa alam semesta ini bersifat statik dan tidak berkembang seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Padahal, ilmuwan lainnya telah menjelaskan tentang fenomena meluasnya alam semesta berdasarkan hasil data penelitian. Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan akan menolak penjelasan tentang kesesuaian Al-Quran dengan sains. Berdasarkan sebuah ayat Al-Quran yang bermaksud dan mereka tidak mempunyai sebarang ilmu tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak membawa faedah sedikit pun terhadap kebenaran. Surah An-Nash ayat yang ke-28. Jika Al-Quran adalah rekaan manusia, tentulah akan ditemukan kesalahan dengan segera. Sebagai contoh, hanya Al-Quran yang menyatakan bahawa penciptaan bumi dilakukan dalam waktu 2 hari, sedangkan penciptaan alam semesta yakni langit dan bumi secara keseluruhannya memakan waktu 6 hari. Umur bumi diperkirakan secara ilmiah sekitar 4.5 trilion tahun, sedangkan umur alam semesta diperkirakan sekitar 13.5 trilion tahun sejak terjadinya peristiwa Big Bang pada permulaan terbentuknya alam semesta menurut perhitungan kosmologi. Perkadaran waktu penciptaan bumi adalah 4.5 trilion tahun ataupun 13.5 trilion tahun. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana terjadinya proses pembentukan bumi, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Ahmad Quran Pasha dalam buku Dimensi Sains Al-Quran bahawa kenataratakan dalam ayat Al-Quran tersebut bermaksud bumi dan langit dan buminya satu. Ini menunjukkan bahawa langit dan bumi tercipta dari unsur-unsur yang sama. Allah kemudiannya memisahkan langit dan bumi yang sebelumnya menjadi satu. Keduanya lalu menyebar di angkasa menjadi beberapa bahagian sesuai kehendaknya. Lalu Allah menciptakan gunung ganang sebagai paku bumi untuk memperkukuhkan kedudukan bumi. Masalah asal medan dan evolusi alam sebenarnya merupakan perkara gaib. Hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 51 yang artinya, Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai penolong. Beberapa ayat Al-Quran juga menegaskan alam dan seisinya ini bersifat fana. Di akhir kehidupan akan terjadi kiamat dan pembangkitan. Keabadian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala semata. Untuk itu, kita sebagai Muslim harus tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akhirnya kita akan kembali kepadanya dengan membawa amalan yang akan dihisab pada hari kebangkitan nanti. Wallahu a'lam.
Ayat ini menjelaskan bahawa keseluruhan ciptaan Allah adalah diasaskan menurut kehendaknya sendiri. Inilah sebenarnya hakikat asas kepada segala ciptaan. Setiap ciptaan yang tidak akan wujud jika Allah tidak akan mengizinkannya. Ini disokong oleh tafsiran seorang ulama iaitu Syed Qutb Ibrahim Hussein Shazali yang dilahirkan di Mesir pada tahun 1906 Masihi. Beliau merupakan tokoh pejuang Islam yang unggul dan terlibat dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin. Menurut Syed Qutb, alam ini diciptakan oleh Allah dengan hikmah-hikmah yang tertentu, bukan sekadar untuk bermain-main dan berhibur semata-mata. Penciptaan alam ini mempunyai tujuan yang serius, selaras dengan pengutusan rasul-rasul, penurunan kitab-kitab suci, penetapan fardu-fardu dan pensyariatan taklif-taklif. Proses pembentukan planet bumi merupakan satu proses yang amat panjang. Kini, bumi merupakan satu-satunya planet di sistem suria yang sesuai didiami oleh manusia. Awal pembentukannya, bumi adalah seperti padang jarak padang terkukuh. Keadaan yang amat panas menyebabkan batuan di bumi sentiasa mengalir seperti lava gunung berapi. Bumi ketika itu tidak mempunyai walau satu lautan, manakala ruang udara bumi ketika itu tidak mempunyai gas oksigen tetapi didominasi oleh gas-gas seperti metana, karbon monoksida dan karbon dioksida. Sejak 4.5 bilion tahun terdahulu, satu pelanggaran yang dahsyat telah terjadi antara planet bumi dan planet Theia. Pelanggaran dahsyat yang berlaku telah memusnahkan sebahagian besar planet Theia dan permukaan bumi. Kajian menunjukkan bahawa pelanggaran tersebut telah menyebabkan sebahagian besar batuan dari planet Theia bergabung dengan bumi, membentuk bumi yang lebih besar. Manakala sebahagian lagi telah hangus, terbakar dan tercampak ke ruang angkasa lepas. Impak pelanggaran telah menyebabkan bumi kelihatan seperti berbola api dikelilingi batuan kecil untuk beberapa ratus tahun. Batuan ini kemudiannya berkumpul semula hasil daripada daya tarikan graviti dan mula membentuk bulan. Selepas kejadian itu, bumi yang dahulunya hitam menjadi kebiru-biruan dan suhu bumi menjadi lebih sejuk dan stabil. She's next in line. Akhir sekali, saya ingin merumuskan bahawa sebenarnya terdapat banyak rahsia yang kita semua tidak tahu mengenai penciptaan bumi ini menurut Al-Quran maupun sains. Sains dan Al-Quran tidak akan bercanggah kerana sains adalah ilmu dan semua ilmu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Canggahan mungkin akan berlaku kerana kurangnya pengetahuan kita. Fakta dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang sejarah pembentukan bumi dan segala macam isinya untuk memberi kefahaman kepada manusia supaya mereka sedar bahawa bumi ini dicipta bukan perkara yang sia-sia sahaja. Namun ada tujuannya sendiri sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-38. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Begitu juga penciptaan bumi menurut sains. Terdapat pelbagai tokoh saintis yang turut menceritakan mengenai kejadian bumi ini di mana mereka sendiri mengkaji, meneliti dan mendalami proses kejadian bumi. Kita juga perlu melihat daripada sudut saintis untuk menambahkan lagi pengetahuan kita mengenai proses penciptaan bumi. Dan dalam masa yang sama haruslah berpandukan dengan Al-Quran sebagaimana sumber utama kita. Oleh itu, pendapat tokoh saintis juga boleh diterima pakai sekiranya ianya logik dan tidak bersifat berlebih-lebihan sehingga melanggar hukum yang terdapat dalam Al-Quran.